Popular juga Sanusi ni. Hmm. Macam saya sebut petang tadi lah. Popular ni banyak kan. Ada orang popular kerana kehebatan, kecemerlangan dia, ketokohan dia. Ada orang ni popular sebab kelucuan dia. Ada yang popular kerana kebodohan dia. Kan. Macam cerita Hantuah. Cerita Hantuah popular kerana sifat kesetiaan dia kepada raja, sifat kepahlawanan dia. Kan. Popular lah cerita Hantuah ni. Tapi cerita Pak Pandi pun popular juga. Cerita Mak Jenin pun popular juga kan. Tapi Mak Jenin, Pak Pandi ni dia berbeza dengan Hantuah. Dia popular juga, tapi popular dari segi yang berbeza. Jadi kalau Anwar Ibrahim itu popular, Sanusi juga popular kan. Apakah level mereka sama? Tak sama, jauh kan. Walaupun sama-sama popular tapi jauh. Mahasiswa Nusi kena ikrar dulu baru boleh makan. Itulah perjuangan tuan cekal. Maintain kata Perdana. InsyaAllah kita maintain. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, apapun onak duri rintangan, kita akan harungi selagi kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan kesihatan yang baik, pemikiran yang baik, tenaga, umur yang panjang. InsyaAllah kita akan pertahankan kebenaran. Kita bukan pertahankan susuk tubuh seseorang. Kalaulah kita ni berjuang kerana susuk tubuh, dah lama dah perjuangan ni mati. Kalau kita berjuang kerana susuk tubuh seorang manusia yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka dah lama dah perjuangan reformasi ini mati. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara ni 2 kali, 3 kali. Bila dia masuk penjara, dia tidak ada lagi jasad dia bersama dengan kita, maka kita akan jadi lemah semangat. Kita akan rasa kecewa, kita akan rasa putus asa dan kita tidak akan berjuang. Sebab kita berjuang kerana susuk tubuh. Tapi kalau kita berjuang kerana dasar prinsip perjuangan dia, prinsip yang dia nak bawa, semangat yang dia nak bawa, sebab itulah sumbatlah 4-5 kali Anwar tu dalam penjara, akan ada di luar sana, orang akan terus memperjuangkannya. Sebab kita memperjuangkan atas dasar prinsip, atas dasar keyakinan kita kepada perjuangan dia. Itu beza dia, saudara. Sebab itu kita dengan pemimpin, tak kira lah mana-mana pemimpin, mana-mana parti sekalipun, jangan kita taksub kepada susuk tubuh seorang pemimpin. Kita sayang dia kerana atas keyakinan dan juga kebenaran yang ada pada dia. Sebab itu Islam ajar, kalau kita sayang seseorang, sayang itu adalah kerana Allah Ta'ala. Kita sayang dia sebab apa? Sebab apa yang Allah berikan, kelebihan pada dia. Kita sayang dia kerana ilmu agama dia. Kerana Allah berikan ilmu agama yang baik untuk dia, maka kita sayang dia. Mana kita sayang seorang itu kerana Allah sayang. Dan kita benci seorang itu kerana Allah benci. Bukan kerana sifat dendam peribadi kita dengan dia. Kalau kita benci seorang itu kerana peribadi dia, susahlah saudara. Susah. Tapi kalau kita tak suka kat dia sebab apa? Sebab dia melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka, maka kita pun tidak suka. Sebab itulah agama ajar kita, sayang itu ada had dan benci seorang itu pun ada had. Apatah lagi dalam politik. Sebab dalam politik ini bermacam-macam perkara boleh berlaku. Nama pun politik. Kalau ikut matematik politik, 1 campur 1 belum tentu jawapannya 2. Kalau kita belajar matematik biasa, 1 campur 1 2. Tapi dalam politik, 1 campur 1 belum tentu jadi 2. Sebab dia banyak. Sebab kita, contoh dia macam ni lah, macam saya selalu sebut. Dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Kalau ikut matematik politik, mana mungkinlah Parti Barisan Nasional yang hanya dapat 30 kerusi boleh membentuk kerajaan. Tapi parti yang dapat 73 dan 74 kerusi menjadi pembangkang. Itu yang saya bagi contoh tadi, bahawa dalam politik 1 campur 1 belum tentu jadi 2. Jadi kalau kamu jumlah banyak, dah cukup jumlah.
lebih dari cukup. Rupa-rupanya tidak boleh jadi kerajaan. Tidak boleh jadi kerajaan. Yang jumlah tak cukup. Macam Barisan Nasional 30 sahaja. Kan? Dia sendiri pun tak pernah terfikir dan tidak pernah ada cita-cita dia. Selepas dapat 30 jumlah kerusi, dia tidak pernah ada angan-angan nak jadi kerajaan. Bahkan seperti mana kata Timbalan Presiden UMNO, Mak Hassan, dia kata UMNO Barisan Nasional bersedia untuk menjadi pembangkang. Dan dia bersedia menerima hakikat bahawa kerajaan ini akan dibentuk di antara PH dengan PN. Dan Barisan Nasional akan menjadi pembangkang yang bertanggungjawab. Dia orang pun dah bersedia. Tetapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan Allah. Tak fikir oleh kita. Ya? Ini yang pasal LGBT. Ya? Dia dah, bila dah hilang kuasa, maka timbullah isu LGBT. Ini bukan kali pertama, saudara. Sebab tu kita bila dengar walaon sebut LGBT, ini bukan kali pertama. Tak pelik. Sebab masa kita jadi kajian 22 bulan dulu pun LGBT juga. Bila mereka tidak ada kuasa, modal tak ada. Nak cari kes salah laku, rasuah tak jumpa. Jadi apa yang dia terfikir keluar otak dia? Terfikirlah. Sebab otak walaon ni yang telah dikotori dan dipenuhi dengan najis, kalau ada otak lah. Kebanyakannya tak ada otak. Kalau ada otak pun dia letak kat lutut. Jadi bila dia tidak boleh berfikir dengan baik, maka dia akan terfikir benda yang tidak baik. Kan? Bila otak kita ni, kita tak isi dengan ilmu yang baik, tidak isi dengan perkara-perkara yang baik dalam otak kita, maka otak kita akan dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itu keluar saja dari mulut dia, LGBT. Perkara yang tak baik itu keluar dari mulut dia. Sebab apa? Sebab otak dia tidak boleh pergi berfungsi, tidak boleh lagi menerima hidayah. Mungkin Tuhan dah tutup hidayah untuk mereka berfikir. Jadi sebab itulah bila mereka menjadi pembangkang, maka tidak ada perkataan yang baik keluar daripada mulut mereka. Kecuali LGBT. LGBT, liwat, itulah pun. Mana ada cerita pasal ekonomi? Tak ada. Tabuk atap, dinding bocor. Tak membantu pun untuk pembangunan negara. Jauh sekali lah untuk membantu pembangunan Islam. Membantu pembangunan negara pun tak boleh. Dengan apa yang dituturkan oleh walaon-walaon ini. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak boleh membentuk jiwa mereka. Walaupun pemimpin itu digelar sebagai ustaz. Walaupun pemimpin mereka itu digelar sebagai ulama' kononnya. Walaupun pemimpin mereka itu berserban berjubah. Kan? Tetapi mereka gagal membentuk pengikut dan penyokong mereka supaya berhujah dengan adab, dengan berakhlak, dan keluar dari perkataan mereka itu adalah perkataan-perkataan yang baik-baik. Jadi, yang keluar hanya perkataan yang buruk-buruk. Bila kita berhujah, keluarlah perkataan LGBT. Itu je lah pun. Sebab itu bila kita cabar mereka naik, mereka tidak akan mampu untuk naik. Kita buka ruang mereka. Kita buat live dalam banyak room. Yang dimiliki oleh rakan-rakan kita dalam kajian perpaduan. Kita minta mereka naik. Mereka tak naik. Sebab apa? Sebab mereka segan. Kalau mereka naik, yang keluar perkataan dari mulut mereka adalah LGBT. Liwat. LGBT, liwat. Itulah hujah dia pun. Yang ada pada dia. Dia tidak mampu bicara lebih daripada itu. Kita boleh bicara lebih daripada itu. Tapi dia tak mampu. Yang dia tahu, LGBT, liwat. Sebab apa? Syekh-syekh dia, mursyid-mursyid dia, tuan guru dia mengajar benda tu. Sebab tu ramai tok-tok guru dia, ustaz-ustaz dia yang kalah kena saman di mahkamah. Kalah saudara, Sanusi pun dah kena bayar berapa ratus ribu kat Mahfuz. Nasib baiklah dah zaman Zakaria ni dia sanggup melutut dengan Anwar Ibrahim. Kan tidak, dia 5 juta saudara. 5 juta zaman kena. Tapi oleh kerana dia tak mampu nak sediakan 5 juta, maka dia sanggup letak maruah dia di bawah tapak kaki Anwar Ibrahim. Dia melutut minta maaf. Kalau kita ni pegang pada Islam, pegang kebenaran, bercakap depan penyokong tentang jihad dan mati syahid, apa heran dengan 5 juta? Kata nak mati syahid. Mati syahid ni nyawa, saudara. Nyawa ni tidak ada nilai.
Tidak ada nilai dalam dunia ni nyawa kita. Ya? Letaklah juta ke trilion ke, tak ada nilai. Ya? Tidak boleh dinilaikan nyawa kita. Kalau itu yang kamu ajar pada walaun-walaun kamu untuk jihad dan mati syahid, tapi kamu baru kena 5 juta je pun, dah sembah lutut, duduk bawah kaki Anwar Ibrahim minta maaf, mana nak letak maruah kamu? Ha? Tidakkah kamu malu dengan pengikut-pengikut kamu? Ha? Tapi tak apalah. Dia bernasib baik sebab dia memfitnah orang yang bernama Anwar Ibrahim. Orang yang sanggup memaafkan rakan-rakan yang kata apa pun kat dia. Kalau orang lain, nasib kamu lah, wahai Razman Zakaria. Nasib kamu lah. Tapi dengan Anwar boleh lah. Sebab itu kita tak pelik kalau Anwar ni selalu menjadi mangsa-mangsa fitnah. Sebab orang tahu kita fitnah dia, lepas tu bila dia saman nanti kita minta maaf lah balik. Kan? Sanusi pun dah kena. Tunjuk gedebe sangat. Kan? Mula-mula kena 50,000 je dengan Mahfuz. Lepas tu dia tak mengaku kalah. Dia nak lawan konon-kononnya. Nak lawan lagi. Lawan lagi, kena lagi 120,000. Dia dengar cerita ni, dia tak nak bayar. Masih belum bayar lagi. Mahfuz kata, kalau tidak, dia akan jadi 250,000 lebih. Kita dah tengok sekuat mana, sekeras mana kepala Sanusi. Jadi kita rasa amat simpati dan kita rasa amat kesianlah kepada rakyat Kedah, terutamanya mereka yang anak muda yang tak tahu apa-apa tentang politik akan ditimberang habis-habisan oleh sang Sanusi. Kalau nak bodoh, biarlah dia seorang bodoh sepatutnya kan. Jangan dibabitkan orang lain. Sampai buat majlis jamuan hari raya, ada ikrar saudara, buat jamuan hari raya dengan mahasiswa kat Kedah. Ada ikrar mempertahankan menteri besar. Kalau kita tengok kat YouTube tu, ada beberapa kerat je yang ikut ikrar, yang lain tu macam tak bercakap pun, tak buka mulut pun. Sebab apa? Sebab mereka adalah golongan terpelajar. Takkanlah golongan terpelajar nak dengar cakap Sanusi. Kan? Kalau ada sesiapa nak naik, boleh request saya tadi. Saya tidak pernah sekat sesiapa yang nak naik. Tak kira lah sesiapa pun yang naik kan. Bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat rumah terbuka jamuan hari raya adalah tindakan politik, nak berkempen. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tu nak buat jamuan hari raya di Terengganu, Kelantan, Kedah apa semua ni, nak kempen pilihan raya. Sedangkan Anwar Ibrahim jemput Menteri Besar, dia jemput Esko, dia jemput Adun, Jabatan Kerajaan semua dia jemput. Masa bila dia nak berkempen? Kalau dah Menteri Besar pun, PAS dia jemput. Di Kelantan, dia jemput semua. Masa bila dia nak berkempen? Jadi, tapi Sanusi tanamkan tuduhan-tuduhan itu, propaganda itu kepada rakyat. Terutamanya rakyat Kedah. Kalau orang rakyat Kedah yang tidak ada otak, dia akan percaya cakap Sanusi. Betul lah, Anwar tu nak berkempen sebenarnya. Bukan nak jamuan hari raya pun. Tapi kalau orang ada otak, yang otak dia berfungsi dengan baik, normal, dia akan fikir, takkanlah Anwar nak berkempen. Kalau dia nak berkempen, kenapa pula dia pergi panggil Menteri Besar? Takkanlah Anwar nak berucap berkempen di depan Menteri Besar Kelantan, di depan Menteri Besar Terengganu. Di depan Esko, di depan wakil-wakil rakyat, PAS. Kalau orang fikir yang berfungsi lah, kalau otak mereka berfungsi. Tapi kalau otak mereka dipenuhi dengan najis-najis, maka dia akan percaya juga Sanusi. Cuma saya nak beritahu budak Kedah, yang betul-betul berpolitik itu adalah Sanusi. Terbukti. Dalam majlis jamuan hari raya. Dengan mahasiswa. Ada ikrar menyokong Menteri Besar Kedah. Anwar pergi dah banyaklah negeri Anwar melawat. Berapa banyaklah dia pergi sekarang ni kita tengok kan. Berjumpa dengan kakitan kerajaan. Dia dah pergi ke Terengganu, dah pergi ke Perlis. Tak ada pun ikrar mempertahankan Perdana Menteri, tak ada. Sebab Anwar ini adalah seorang yang ada maruah, ada jati diri.
dia tidak menagih kepada janji dan ikrar untuk menyokong peribadi dia. Kalau kamu nak berikrar adalah mempertahankan kedaulatan negara, rukun negara. Itu tak apa. Boleh berikrar, mempertahankan negara, rukun negara dan sebagainya. Tapi dia takkan suruh ahli-ahli kaki tangan kerajaan semua berikrar untuk diri dia, mempertahankan dia sebagai seorang Perdana Menteri. Dia takkan buat. Tapi Sanusi buat. Sanusi. Itu beza dia. Itu beza dia Anwar Ibrahim dengan Sanusi. Di situ pun kita dah tahulah level seorang pemimpin. Tadi sudah naik rakan saya. Siapa nama tadi? Putri Saya dah accept. Kenapa dia tak naik? Jadi siapa yang naik boleh request. Saya dah accept tadi. Kenapa dia tak naik? Ataupun dia terputus? Saya tak pasti. Okey, dia dah naik dah ni. Hello Putri, Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Wan. Waalaikumsalam. Raya. Dah habis beraya dah? Dah habis beraya dah? Saya tak raya lah Abang Wan. Raya dengan beraya. Raya dengan kucing lah. Apa ni tak? Saya suka tengok ramai walaon. Seronok baca. Memang live saya akan ditunggu-tunggu oleh walaon. Okay. Sebab tu bila live saya banyak komen-komen walaon di bawah. Kan? Tapi malangnya mereka tidak ada latu-latu. Bila kita minta naik atas, tapi bila saya pergi room dia orang, kan, kita minta naik, dia tak bagi naik. Betul. Usahakan nak naik. Saya komen dekat chat dia pun, dia dah mute. Saya pernah pergi ke room Ratu Nangka. Kerana saya pergi ke room yang Cikgu Bat buat live. Kan, duduk jual minyak situ. Kita pun nak minta naik. Dia tak bagi naik. Kemudian kita komen kat chat, dia terus mute. Tapi bila kita punya room, kita siap merayu tu, tolonglah walaon naik, tolonglah walaon please, tolonglah. Tak naik. Pasal dia tak ada fakta Abang Wan. Yang kedua, dia ikut guru dia. Guru dia kan Abah Kau, Hadi, Si Hamzah. Ini semua orang yang takut berbahas dalam parlimen. Betul. Bila Anwar ada, dia tak pernah datang. Dia akan melalak di luar je. Macam-macam dia kata ke Anwar. Tapi bila Anwar buka sesi, soal jawab dengan Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri yang buat peraturan macam tu. Ada sesi soal jawab. Tapi dia datang. Betul. Kita rasa Hadi tu hebat sangatlah ilmu dia kan. Orang kata ulama. Ya betul, dia ilmu agama dia kita akui lah. Dia hebat lah. Mungkin dia lebih tinggi daripada Anwar lah. Dari segi pengetahuan agama. Saya tak bercakap tentang amalan. Saya cerita pengetahuan agama. Mungkin dia lebih tinggi daripada Anwar Ibrahim. Sepatutnya dia paling seronok bila berdepan dengan Anwar. Sebab di luar sana dia bercakap tentang, dia mempertikaikan tentang Malaysia Madani. Malaysia Madani ni tidak mengikut ciri-ciri Islam yang sebenar, dia kata. Sepatutnya dia berdepan dengan Anwar, dia akan sebut lah. Kan? Islam Malaysia Madani ini tidak bertepatan dengan Islam, keluarkan dalil dia, keluarkan nas dia. Itulah peluang terbaik untuk dia cakap dengan Anwar Ibrahim. Tapi kalau sekadar dia cakap depan walaon, tak ada apalah. Walaon tahu apa? Ada 7 sessions kan, PMQ kan. Tapi none of them took advantage of that kan. So maknanya dia orang main the facts. Macam bawah-bawah ni lah Puan. Ada Anwar bekas banduan lah. Setiap hari Selasa, waktu persidangan parlimen hari Selasa tu, adalah hari jadual pertamanya adalah sesi soal jawab dengan Perdana Menteri. Semenjak merdeka tidak ada seorang Perdana Menteri pun nak buat macam tu. Ada Perdana Menteri pun kalau boleh nak lari daripada soal jawab. Macam Abah Kau dulu. Dia cukup takut ada soal jawab dengan dia. Usahakan dengan ahli parlimen.
Usahakan dengan referendum dengan wartawan pun dia takut. Nak soal jawab direct.